Fahaman Syiah dan Salafi Wahabi, benarkah atau salah? Ini ulangan juga lah. Ada fahaman mereka yang benar dan ada yang salah. Yang kedua, tak boleh kita nak katakan semua ajaran Syiah betul semua, semua ajaran Wahabi betul semua. Dan tak boleh juga kita nak kata semua ajaran Syiah, ajaran Wahabi salah semua. Dia ada yang betul, ada yang salah. Yang ketiga, mana yang benar daripada ajaran Syiah dan Wahabi kita akui benar, kita tak tolak. Dan mana yang salah, yang melemahkan, yang tu kita kena tolak. Yang keempat, kedua-dua fahaman ni, iaitu Syiah dan Wahabi, terpecah kepada banyak aliran. Ada aliran yang salah, ada aliran yang betul. Yang kelima, untuk mudahkan pelajaran, kita bahagikan dah kedua-dua fahaman ni kepada 3 kelompok besar. Dia banyak aliran, baik Syiah, baik Salafi Wahabi. Yang pertama, aliran ekstrim. Mereka ni bukan ahli sunnah wal jamaah lagi dah. Sebab kepercayaan mereka jauh berbeza dengan kepercayaan ahli sunnah wal jamaah. Kalau Syiah tu contohnya, dia kata dia percaya malaikat Jibril tersilap bagi wahyu. Sepatutnya bagi kat Sayyidina Ali, tersilap bagi dekat Muhammad, terus Muhammad jadi Nabi. Sampai setara tu, ini menghina Nabi Muhammad, ni bukan ahli sunnah ni. Kalau Wahabi pula macam tadi lah, Allah dia duduk di atas. Allah duduk di atas. Jalan lah tu. Yang kedua, aliran pertengahan. Yang ni kita nak hukum pun, kita pun tak berani. Ulama-ulama lah hukum. Tapi ulama-ulama pun berbeza pandangan. Sebahagian ulama kata puak Syiah dan Wahabi yang golongan ni, tengah-tengah ni, bukan ahli sunnah wal jamaah. Sebahagian ulama lagi kata masih ahli sunnah wal jamaah juga. Jenis yang ketiga, aliran paling bawah. Ni kita dengan mereka ni beza sikit-sikit je. Beza sikit-sikit je, bukan dalam soal furuk, bukan dalam soal yang dasar, bukan persoalan pokok, dalam soal-soal furuk je beza. Contohnya gerak tangan lah. Ada orang kita tak gerak, dia dah gerak pusing-pusing, biarlah. Takkan kita bukan ahli sunnah wal jamaah, sebab tu je bukan sunnah wal jamaah. Ataupun dia tak mau qunut, dia jadi imam, dia tak mau qunut, kita ikutlah dia. Takkan kita kata tu imam tu bukan ahli sunnah wal jamaah tu. Benda kecil-kecil tu tak apa. Yang bersangkut akidah pun tak, yang tu kita tak boleh toleransi lah. Yang kecil-kecil tak apa, biar. Lepas salam, dia jadi imam, dia tak mau baca doa. Dia bagi salam, dia pun bangun. Tak apalah, kita doa sendiri lah. Takkan dia tak mau baca doa tadi, kita kata tu bukan ahli sunnah tu. Terkeluar tu, sesat, menyimpang. Sebab dia tak mau baca doa, ya biarlah kat dia. Kita jadi imam, kita baca doa kan. Jadi tak ada masalah. Benda kecil-kecil jangan gaduh. Jadi aliran paling bawah ni dia beza dengan kita sikit-sikit je. Itu biarlah. Kalau Syiah contohnya, dia kata Sayyidina Ali sahabat paling afdal. Kalau kita, Sayyidina Abu Bakar paling afdal. Setakat beza siapa paling afdal tu tak apalah. Bukan yang sampai apa, sampai dia kata sahabat kufur. 3-4 orang je sahabat yang masih Islam, yang lain tu semua murtad. Kata Syiah jenis tu memang kita hukumlah, dia bukan ahli sunnah ni. Ni setakat dia kata Sayyidina Ali yang utama, ikut kajian dia, kita kata Sayyidina Abu Bakar. Tak apalah. Masih ahli sunnah wal jamaah lagi. Bagaimana pembahagian cara berinteraksi ayat wajah Tuhanmu tadi ni, wajah Tuhan. Kita bagi perumpamaan. Perumpamaan dia kita ulang balik. Perkataan-perkataan yang digunakan oleh orang tempat saya lah, masyarakat lama Taiping. Perkataan tahana, perkataan ropla, perkataan sempoi, perkataan season kodroy, perkataan beleh dan sebagainya. Orang luar dia tak tahu maksud perkataan-perkataan ni. Jadi seolah-olah lah orang ni mazhab Salafi Wahabi lah, seolah-olah bila dia dengar perkataan ni, antaranya mereka percaya perkataan-perkataan ni memang wujud, dan hanya orang Taiping saja yang tahu apa maksud penggunaan ni. Jadi golongan yang berfaham Salafi Wahabi ni, mereka tak mau ambil tahu. Orang Taiping sebut season kodra, beleh, ropla, jingga semua ni tak mau ambil tahu. Nak pakai, mereka saja tahu. Ni jenis sebahagian orang Salafi Wahabi. Ni kita contoh perumpamaan. Satu golongan lagi ahli bid'ah. Mereka ni memang tak tahu apa maksud season kodra, beleh, ropla, jingga semua ni, tapi dia guna perkataan tu. Dan bila dia guna, dia salah tempat. Contoh kita kata, nak buat tahana pun pada-pada lah. Maksud dia nak buat tak elok pada kawan pun pada-pada lah. Jangan teruk sangat. Walaupun kita bengang kat dia.
Yang orang ni bila dia dengar perkataan tu, dia pergi Kuala Lumpur, dia pun guna. Marilah kita pakat-pakat buat tahana berpada-pada. Sebab dia ingat tahana tu baik. Dia dengar buat baik berpada-pada. Ingat orang Taiping sebut tahana berpada-pada. Okey lah, marilah kita buat tahana berpada-pada. Salah. Dia tak tahu maksud tapi dia guna. Yang ni ahli bid'ah. Yang ketiga, mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah, ahli kalam kita lah ni. Untuk mengelakkan orang salah faham, orang awam salah faham, orang KL yang salah guna tadi, nak elak ramai lagi macam tu, kita takwil perkataan. Kita beritahu tahana ni, nak cerita maksud, definisi dia memang susah. Tapi ringkas cakap tahana ni benda tak elok lah. Janganlah buat benda tak elok. Macam tu lah. Kita takwil. Golongan Salafi Wahabi tadi dia tak mau ambil tahu. Golongan ahli bid'ah dia guna tapi salah guna. Mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah kita takwil supaya orang awam tak salah guna. Sementara mazhab Mukasyafah, mazhab ahli kasyaf, nak faham perkataan-perkataan yang di atas tu tadi, mereka akan melalui istilah tasawuf, merasai dan mengalami sendiri dengan cara banyak bergaul dengan orang Taiping ataupun tinggal terus di Taiping buat beberapa waktu. Bila dia bergaul dah dengan orang Taiping lama-lama, akhirnya antara mereka ada yang berjaya memahami penggunaan perkataan-perkataan itu dan boleh pakai. Dia orang KL tapi sebab dah duduk lama dah dengan di Taiping ni, satu hari dia boleh guna perkataan tu dah. Dia boleh guna sempoi, tahana, season kodroi, semua dia boleh pakai. Dan dia pakai je betul. Tapi kalau tanya dia apa maksud dia, aku tak erti nak cakap maksud dia, tapi guna pandai. Sebab apa, dia dah alami, dia lalui, dia bergaul sendiri dah. Dan dia ni tak buat salah macam ahli bid'ah. Dan dia juga tak boleh ambil tahu lah, macam ahli Wahabi tadi kan, dia tak macam tu. Dan dia juga tak macam mazhab Asy'ariyah, nak kena takwil, dia tak takwil lah. Kalau orang tanya apa maksud tu, maksud season kodroi, tak ada maksud, tapi aku tahu cara guna. Dia nak takwil pun dia tak takwil. Ini mazhab Mukasyafah. Itu contoh dari segi bahasa. Sekarang baru contoh yang sebenar dari sudut agama. Bila dalam Quran dia kata wajah Allah, mazhab Salafi Wahabi antaranya mereka beriman dengan kalimah wajah Allah. Kata wajhur rabbika tu, wajah Allah tu wajah Tuhan. Dia percaya wajah Tuhan, dia percaya. Tapi dia tak mau ambil tahu maksud ke apa ke, pemahaman ke, tak mau ambil tahu. Itu jenis Salafi Wahabi. Sebahagian Salafi Wahabi dia tak mau ambil tahu. Yang kedua, jenis ahli bid'ah. Dia tak tahu pun maksud wajah Allah tu tadi, tapi dia berfaham salah. Dia kata Allah memang ada wajah, Allah ada rupa paras, Allah ada jisim, Allah ada anggota. Yang tu yang salah, ahli bid'ah. Jenis yang ketiga, mazhab Asy'ariyah, termasuk kita Asy'ariyah dan Maturidiyah. Bila kita dengar ahli bid'ah tadi, dia baca wajah Allah, Allah ada rupa, ada muka. Ini bahaya ni. Dia kata Allah ada muka, ada rupa paras. Mau tak mau kita kena takwil. Kalau tidak, ramai lagi orang jadi macam dia. Jadi Asy'ariyah dia takwil. Bila takwil wajah Allah ni, dia takwilkan dengan zat Allah contohnya. Maka kekallah zat Allah. Yang lain-lain semua binasa, zat Allah yang kekal. Sebab ayat tu kata maka kekallah wajah Allah. Jadi takwilnya maka kekallah zat Allah. Jadi selamatlah. Ahli bid'ah tadi tak ada lah kata macam-macam. Kalau tidak, dia kata Allah ni ada wajah, ada rupa paras, ada muka lah Allah ni. Kan dah ada melalut jauh dah. Nak selamat daripada melalut jauh tu, takwil. Yang mazhab Salafi Wahabi tadi antaranya, dia nak selamat daripada salah, dia tak mau cakap apa-apa. Jadi sebahagian mereka ni selamat juga. Dia kata wajah Allah dia tak mau ambil tahu dah. Selamat juga. Tapi yang confirm sana ahli bid'ah. Bila kata wajah Allah, Allah ada muka ni. Yang kita Asy'ariyah ni tak mau bagi orang awam salah jauh lagi, kita takwil, jadilah wajah Allah tu zat Allah. Tapi bagi mazhab Mukasyafah, mazhab ahli kasyaf, dia nak faham penggunaan wajah Allah tu tadi, dia melakukan latihan-latihan kerohanian. Dia ada torik, ada jalan dia tu. Dia dengan melalui, dengan merasai, dengan mengalami sendiri. Dia ada kaedah-kaedah dia. Sampailah dia usaha bertahun-tahun, puluh-puluh tahun.
Ikut mahram masing-masing. Sampai satu hari nanti bila dia baca dalam Quran wajah Allah, dia boleh faham penggunaan setakat yang Allah izinkan, tanpa dia tak macam Salafi Wahabi tak ambil tahu. Nak kata tak ambil tahu, dia ambil tahu. Tapi dia juga tak macam ahli bid'ah. Allah ada muka, dia tak. Dan dia juga tak macam ahli kalam, mazhab Asy'ariyah tadi. Mazhab Asy'ariyah tadi nak selamatkan orang awam, dia takwil. Dia kata wajah Allah ni zat Allah. Tapi ahli mukasyafah, mazhab ahli kasyaf, dia tak takwil pun. Dan dia tahu nak berinteraksi dengan ayat tu macam mana. Macam bahasa Taiping tadi lah, dia dah bergaul lama dengan orang Taiping, dia ikut cara bahasa orang Taiping ni, lama-lama dia boleh pakai dah. Tahana, Kompla Jingga, Sampai Malakanda, Season Kodra, Belih, macam-macam boleh pakai. Walaupun dia tak takwil pun, tapi dia boleh pakai sebab dah lama dah dia duduk dengan orang Taiping gitu. Jadi rasanya perkongsian kita setakat itu saja. InsyaAllah kita akan ulang-ulang lagi. Ni pun dia ulang lah ni banyak kali ni, supaya nak bagi jelas. Balik rumah tak, tuan-tuan boleh dah ulang-ulang tengok ni, nota-nota ni kan. Dalam pelajaran akan datang kita sambung lagi. Masih lagi muka surat yang pertama. Banyak lagi perjalanan kita ni. Jadi sekiranya ada salah dan silap, boleh buat teguran, tak apa. Sebab kita pun masih sama-sama belajar. Tak ada masalah. Saya mohon maaf lah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.